Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu alazim. Yang dikasihi Tuan Pengurus kepada Masjid Raja Sultan Indah di Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya dah lama betul saya tak datang kemari tuan-tuan ni. Saya ingat dekat 20 tahun dulu saya naik mimbar ini masa jadi exco dulu tuan-tuan dan puan ni. Kemudian agaknya alhamdulillah dekatnya jauh sikit daripada Kuala Lumpur kemari. Agaknya agak sukarlah untuk datang, apalagi pada weekdays. Kalau weekend mudah sikit. Weekend yang baru ni tuan-tuan, saya bersyarat di Sungai Kudang di sana, mudah saja. Pagi Ahad trafik tak banyak. Sebab saya datang pada hari Sabtu, iaitu hujung minggu, mana jalan-jalannya masih lagi mudah untuk saya datang daripada Kuala Lumpur. Tapi hari ini tuan-tuan, hari ini weekdays ini, hari Selasa ni, Masya Allah, hujan pula tuan-tuan, hujan. 1 jam setengah saya daripada Kuala Lumpur. 1 jam setengah. Alhamdulillah, apapun tuan-tuan dan puan, alhamdulillah Ustaz Syafiq selalu bertanya kepada saya di mana saya. Tapi alhamdulillah sempat juga saya tadi bersama dengan teman-teman, bersama dengan sahabat-sahabat, bersama dengan berjamaah tadi untuk menunaikan fardu maghrib sebentar tadi, insya-Allah. Saudara yang berbahagia sekalian, kita malam ini nak cerita-cerita sikit tentang Isra' dan Mi'raj. Ayat yang saya baca tadi paling tidaknya ada 4 perkara yang besar di situ. Kita ulang sikit dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saya nak tekankan sini ada 4 perkara yang disebut. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari, yang malam itu diberkati kelilingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam itu diberkati. Malam berlakunya perda Isra, bergeraknya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj. Saudara-saudara, Mi'raj daripada Masjidil Aqsa, Nabi dibawa oleh Jibril bersama dengan Burak, naik Burak pergi sampai ke langit yang ke-7. Ada tulis mengatakan Nabi sampai di satu tempat yang Jibril tak boleh pergi tempat itu. Jibril beritahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau aku ikut engkau selepas langit yang ke-7 ini, punah aku, terbakar aku, hangus aku, tak jadi aku jadi aku saja. Aku tak boleh ikut kau, wahai Muhammad." Yang boleh pergi ke tempat itu hanya seorang makhluk Allah, namanya ialah Muhammad. Engkau lah yang boleh pergi, wahai Muhammad. Ke mana tuan-tuan? Ke Sidratul Muntaha. Ada yang katakan Sidratul Muntaha itu ada lagi tempatnya namanya Mustawa. Nanti kita pergi ke situ lagi, insya-Allah. Maknanya saudara, di pedang
Pada satu malam Nabi diperjalankan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Satu malam yang selilingi diberkati, nombor 2. Dan Allah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah. Yang ketiga, seluruh perjalanan Allah nak menunjukkan kepada Nabi dan kepada umat yang ada kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara adalah khairul ummah. Daripada kecil-kecil kita dengar ustaz membaca, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu adalah sebaik-baik umat, tuan-tuan. Di kampung Jawa ni, di Kota Raja ini, tuan-tuan, di kawasan ini, di mana juga taman-taman yang berdekatan dengan sini, tuan-tuan adalah merupakan umat manusia yang terbaik, paling baik. Dan dalam tulisan kita disebut yang terbaik, superlatif. Superlatif maknanya komparatif itu kedua, tapi superlatif yang terbaik. Saudara, daripada umat Nabi Adam, umat-umat sebelum Nabi Muhammad disebut kaum. Kaum Adam, kaum Nuh, kaum Ibrahim, kaum Musa, kaum Isa. Hanya Nabi Muhammad saja disebut pengikutnya sebagai umat. Kita dengar ini. Yang lain semuanya kaum. Pasal apa kaum? Yang lain, tuan-tuan, Nabi diutus untuk satu-satu kaum, untuk satu-satu tempat, untuk satu-satu lokaliti, untuk satu-satu daerah, untuk satu-satu negeri. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah utus kau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada seluruh penjuru alam. Saudara, tuan-tuan, kalau pergi ke luar negara, Maghrib, kan sekarang waktu Maghrib tadi 7:20, saudara, kita akan dengar laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Azan itu, tuan-tuan, seluruh dunia, seluruh pusingan dunia, 24 jam, tak ada tempat di dunia ini yang tak mendengar azan. Azan is to be heard by its own time zone. Time zone, tuan-tuan, berapa time zone ada dalam dunia? Azan di Malaysia, azan di Jepun, azan di Rusia, azan di Amerika, paling terdapat azan di Buenos Aires, di Brazil, azan di Latin America, lalu azan di Middle East, azan, tuan-tuan, sampai lagi pada Sumatera, azan di Malaysia. Tak ada benda, tak ada. Seluruh dunia ni, globally, tuan-tuan, tak ada satu tempat dalam dunia ini tidak mendengar azan. Negeri yang bukan Islam pun mendengar azan, sebab rotation of time zone. Negeri yang Islam pun mendengar azan, negeri yang majoriti ini Islam mendengar azan, negeri yang minoriti Islam mendengar azan. Tuan-tuan, negeri yang berkulit hitam mendengar azan, negeri yang berkulit sawo matang mendengar azan, negeri yang berkulit putih mendengar azan. Satu dunia. Azan itu sudah, tuan-tuan, azan itu by itself, it shows how universal our religion is. Berapa universal Islam itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kemutus kau wahai Muhammad melainkan untuk memberikan manfaat. Maksudnya Allah yang memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu. Perjalanan itu berlaku pada waktu malam. Yang kedua, waktu malam yang diberkati. Yang ketiga, dan yang keempat, Allah nak memperlihatkan keagungan kebesarannya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Jibril. Dan yang pertama, tuan-tuan, kalau baca dalam kitab-kitab, baca dalam buku-buku dengan ceramah-ceramah dan sebagainya, jumlah asalnya 124,000 para Nabi dan para Rasul.
124,000. That was the number of prophets and messengers of God. 124,000 Nabi dan para Rasul yang telah disenaraikan oleh para ulama zaman berzaman. Dan daripada Nabi-Nabi itu tuan-tuan saya nak sebutkan dalam cerita Isra Mi'raj digambarkan. Tuan-tuan bagi kita gambarkan sekarang ini satu piramid. Piramid ini berapa segi tuan? Piramid berapa segi? Piramid berapa segi piramid? 3 segi. 24,000 tadi. Tapi kemuncak piramid itu, kalau berdirilah, kalau duduklah, kalau baring-baringlah, kalau rukuk-rukuklah, kalau sujud-sujudlah, kemuncaknya tuan-tuan bukan Adam alaihissalam, bukan Nuh alaihissalam, bukan Ibrahim alaihissalam, bukan Musa Isa alaihissalam. The highest point of the pyramid akan duduk manusia, sama ada rukuk, sama ada sujud, sama ada berdiri. Manusia itu ialah Nabi Muhammad SAW. Apa yang saya nak gambarkan, tuan-tuan, yang manusia di seluruh dunia 7.8 billion manusia. Tak lama lagi akan menjadi 8 billion. Tapi saya nak bagi tahu dalam 8 billion tadi kita susun Nabi-Nabi, sekarang ni susun penduduk dunia. What is the number? 8 billion. Put them in the pyramid form, in the form of umat yang disebut dalam Al-Quran khairul ummah, dan dalam perkataan yang lain disebut sebagai umat wasatah, umat pertengahan. Kita lah tegakkan pimpinan Nabi Muhammad SAW, tuan dan saya adalah di antara umat. Inilah umat yang dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Umat Muhammad lah di antara umat daripada ribu kaum-kaum yang diberikan kepada Nabi kaum masing-masing. Dan umat Muhammad ini, umat hanya berkata umat itu diberi kepada Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad, the best umat, ataupun disebutkan umat pertengahan, umat yang dapat membezakan di antara hak yang batil. Sebab tuan-tuan dan saya ada alat pembeda. Umat lain tak namanya Al-Furqan. Salah satu nama Al-Quran ialah Al-Furqan. Apa maksud Al-Furqan? Ialah kitab yang membawa kita boleh membezakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan. Baik. Tadi saya sebutkan tuan-tuan dan puan. Pertama, perjalanan Nabi daripada Majlis Kharam ini saya nak simpul sikit. Apa saya nak simpul sikit? Peristiwa ini tuan-tuan, peristiwa yang sangat besar. Saya nak komen sikit tuan-tuan. Saya dah bersyarah macam ini tuan. 45 tahun dah saya bersyarah macam ini. 45 tahun tuan-tuan. Saya dah bersyarah macam ini dah 45 tahun. Nanti saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan apa yang saya dapati selama 45 tahun. Ada 25 orang Nabi-Nabi itu. Allah memilih Nabi Muhammad untuk melakukan satu perjalanan yang namanya Isra dan Mi'raj. Saudara, Allah pilih Nabi Muhammad ketika itu. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj tuan-tuan, Nabi Muhammad hilang 2. Islam the one who bankroll him. Sekalinya Ali bin Sayyidina Abu Talib pula orang yang mempertahankannya dengan berbagai ancaman, berbagai dugaan, berbagai kata dusta daripada pembunuhan Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, termasuk saudara-saudaranya Abu Jahal dan Abu Lahab. Islam itu tuan-tuan, Islam nak mula, nak bangun, nak bangkit, dan tuan-tuan dan puan ya, orang-orang Quraisy makin hebat menentang Islam. Orang Quraisy makin hebat menyeksa orang Islam. Orang Quraisy makin hebat menghalau orang Islam. Orang Quraisy dari Mi'raj bukan perjalanan macam tuan-tuan pergi ke pasar malam di Kelang. Isra Mi'raj bukan perjalanan kita pergi Nur, kita pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan. Kita pergi Bukit Bintang Plaza di Kuala Lumpur. Atau perjalanan yang jauh lagi untuk pergi Langkawi di sana.
Isra dan Mi'raj, setiap inci perjalanan, setiap saat daripada naik, apa dia peristiwa ini? Apa peristiwa ini? Nabi pun menekankan begini. Kenapa ada orang ni ambil gunting besar, potong lidahnya, keluar lagi lidah, potong lidahnya, keluar lagi lidah, potong lidahnya. Ini adalah orang yang mengumpat, mengeji, memfitnah. Keluar lidah, potong lagi lidah daripada bersih, dengan fitnah, mengumpat, mengeji antara mereka. Saudara, nampak pula tuan lagi, nampak pula yang positifnya. Orang petani bertanam tuan, tanam, tak habis lagi. Yang bermalam-malam, berpagi-pagi datang ke masjid di Raja Sultan Sulaiman untuk memperbagi diri mereka. Subuh-subuh pukul 7, pukul 6 pagi mereka sudah berada di sini. Mereka sambut azan di sini. Azan ada menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka sudah di malam 2 malam yang lepas saya tanya, 3 malam yang lepas saya tanya kepada teman yang datang. Saya tak nak dia bagi jawab dengan mulut berdepan dengan saya. Jawab dalam hati saja. Siapa yang boleh jawab? Siapa yang boleh jawab rangkaian azan yang menyebut as-salatu khairun minan naum? Tuan bayang tuan. Pergi balik masjid dengan ceramah. Bila muazzin melakukan as-salatu khairun minan naum, tak tahu macam mana nak jawab. Kalau tuan-tuan tak jawab sadaqta wa barata ala dzalika minasyahidin, sadaqta wa barata ala dzalika minasyahidin, itu cara jawabnya. Saya nak komen satu perkara tuan-tuan. Peristiwa Isra Mi'raj ini saya kata tadi tuan-tuan adalah peristiwa yang nak menunjukkan beberapa perkara terhadap kehidupan seorang Nabi Muhammad SAW. Pertama, tuan-tuan, keunggulan Nabi Muhammad SAW, kasihnya Allah kepada manusia. Hasanah ini mungkin tak ada dalam pyramid itu, kita pun tak tahu. Tuan-tuan mungkin ada dalam pyramid, mungkin bagian bawah. Tapi saya nak bagi tuan-tuan dan puan, ini kita kasih Allah. Allah sayang tak sayang kepada kita. Allah kasih ke tak kasih kepada kita. Allah cinta ke tak cinta kepada kita. Saya tak tahu. Tanda kasih Allah kepada insan, kemuncak kasih sayang Allah kepada insan diberikan. Saudara-saudara, saya ringkaskan cerita umat yang mula-mula dipilih untuk melangkahkan kaki ke syurga. Bukan umat Adam, bukan kaum Adam, bukan kaum Nuh, bukan kaum Yakub, bukan, tapi yang mulia. Masuklah Nabi Muhammad, masuklah Abu Bakar Siddiq, masuklah Umar ibn Khattab, masuklah Utsman ibn Affan, masuklah Ali Kamalullah Wajhah, masuklah tuan-tuan antara yang terakhir Abdul Rahman ibn Auf. Ada 10 sahabat tuan, ada 10 sahabat dalam hidupnya lagi sudah dibilang oleh Nabi, mati kamu yang menunggu kamu ke syurga. Maknanya ada 10 sahabat dalam hidupnya telah disebutkan bahawa mereka dijamin syurga. Saudara, saya nak sebut sekali lagi, umat yang mula-mula masuk syurga, dan umat ini umat yang terakhir yang dicipta oleh Allah. Tetapi terakhirnya mereka dipilih menjadi manusia. Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Muhammad, cintanya Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Muhammad, akhirnya penghormatan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak sedar. Macam mana kita sebagai umat Muhammad, tuan-tuan, umat Muhammad ni dengan satu benda yang ada pada diri dia. Apa yang ada pada diri dia, tuan-tuan? Apa yang menaikkan hebat umat Muhammad ini yang terpancar dalam Isra dan Mi'raj? Paling tidaknya mereka ada 3 tiang perkataan, dan juga macam mana kita nak meletakkan kalimat ini dalam kehidupan harian kita, tuan-tuan. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini timbang, letak dacing, timbang sebelah kanan, dunia dan sisi-sisinya, termasuk bintang, termasuk bulan, letak di sebelah kirinya.
kalimat la ilaha illallah, dia tak cinta kepada Allah. Allah kasih kepada kita. Kita sakit tak membaikkan kasih kepada Allah. Macam mana nak baikkan kasih? Pagi tadi tentang pagi tadi, anak kita ada 3 orang di rumah. Perempuan 2 orang umur 26, 1 orang umur 24. Laki-laki tu umur 20 ada di rumah. Ada setengah kita sembahyang subuh pagi tadi. Macam mana? Fadilah kamsah. Apa dia kata? Hal mengenai solat, 80-90% daripada orang Islam di Malaysia tak jaga solat. 80-90% orang Malaysia tak jaga solat. Macam mana? Datang ke rumah kita, kita jamu sikit, goreng mihun sikit, buat air kopi sikit, tuan bagi manisan sikit kepada dia. Apa dia buat? Ustaz, kami anak beranak ni nak buat demonstrasi solat subuh 2 rakaat daripada takbiratul ihram hinggakan memberi salam. Kami nak tunjukkan demonstrasi sembahyang subuh 2 rakaat, seorang-seorang akan sembahyang. Apa nak buat? Saya nak tengok betul tak betulnya 2 rukun. Apa dia? Rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qalbi kita tak tahu dia dengan Allah. Dia rukun qalbi, rukun antara kita dengan Allah. Rukun fi'li, tidak rukun fi'li. Tetap duduk di atas sudut, rukun fi'li. Bagi salam, rukun fi'li. Rukun fi'li. Saat kita tuan puan, saya katakan rukun qauli. Jadi ada peristiwa Isra dan Mi'raj antaranya ialah untuk memaparkan keunggulan, kehebatan, kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan tuan-tuan, hubungan langsungnya ialah Allah menggambarkan bahawa umat Muhammad adalah Nabi Muhammad. Sampai kepada mereka, tuan-tuan, dia berlaku bukan mereka di dunia ini. Dia berlaku di satu tempat, tuan-tuan. Di mana, tuan-tuan? Kita tak mungkin. Antara kita ni tak mungkin. Antara Nabi-Nabi yang lain pun tak mungkin dapat mengikuti jejak Nabi Muhammad. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Dan ada pendapat sampai langit yang ke-10. Sebab di situ letaknya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Tak ada. Apa dia? Allah nak menggambarkan kehebatan Nabi Muhammad, the chosen prophet,
The most loved prophet, yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lagi tuan-tuan. Begitu ramai nabi-nabi dan sebagainya, kemuncak kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Sekaligus puncak kasih sayang Allah kepada insan ialah umat Muhammad. Saya disayangi oleh Allah. Saudara-saudara, saya nak dengar, nanti saya beritahu je macam mana hadiah ni. Satu benda yang kita buat simple saja, hadiah ni macam mana diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, hadiah ini dalam bentuk satu ibadah. Semua ibadah yang diberi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril, kecuali satu saja ibadah yang Nabi Muhammad dijemput terus oleh Allah secara fizikal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadat melalui Jibril, hanya solat Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, dijemput oleh Allah, bertemu dengan Allah untuk diberikan satu ibadah, tidak melalui Jibril alaihissalam. What does it mean? Allah bagi direct kepada Nabi Muhammad, not through Jibril alaihissalam. What does it mean? It means salat itu sangat penting. Allah tidak perlukan intermediary. Salat itu sangat penting. Untuk salat tak perlu melalui Jibril alaihissalam. Pasal pentingnya. Maka Nabi dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita cuba ulasan 10 lah katakan. 7 ke atas langit ayat 10. Ada ulama kata langit ayat 10. Sidratul Muntaha. Saudara, muncul saja Nabi Muhammad, the creator Allah Subhanahu wa taala giving respect to the created. Allah memberikan penghormatan kepada makhluk yang diciptanya. Allah di Sidratul Muntaha, bila nampak Nabi Muhammad muncul menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi hormat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu satu benda yang lain. Tapi saya nak cerita ada tuan-tuan dah Isra Mi'raj, Allah menghormati makhluk yang diciptanya dalam bentuk seorang manusia namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan? Ulama menyebut dalam tahiyat tuan-tuan, assalamu alayka ayuhan nabi. Habis seluruh malaikat, seluruh batu-bata, seluruh tumbuh-tumbuhan, seluruh tuan-tuan planet-planet yang ada, air di lautan, ikan-ikan di lautan, seluruh ni ketika itu kata ulama menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Anak kita dah tak sembahyang subuh pagi tadi, dia tak mengulangi salam Allah kepada nabinya di Sidratul Muntaha. Bagi anak kita tuan-tuan yang dekat sebulan tak sembahyang, sebulan dah, dia tidak menjawab bersama seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah, menyebutkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Saudara-saudara, sampailah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, bertemulah kepada Nabi Muhammad, Allah bertemu dengan Allah, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana Allah memberikan salat. Jibril tak boleh pergi ke tempat di mana Allah memberikan salat kepada Nabi Muhammad. Suasana tuan-tuan, suasana di singgah sana Allah, the throne of Allah Subhanahu wa taala, singgah sana Allah. Tuan-tuan tak boleh gambarkan singgah sana Allah macam the throne, macam singgah sana Queen Elizabeth. Maka singgah sana tuan-tuan Sultan Brunei, bukan. Kita tak boleh menggambarkan singgah sana Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya nak petik apa kata Dr. Fadilah Kamsah. 80 ke 90% rakyat Muslim di Malaysia tak jaga solat. Terus pergi berjauh lah tuan, tengok anak kita lah, tengok isteri kita, tengok diri kita sendiri lah. Tuan-tuan, sebahagian besar ni tuan-tuan dekat sini, saya faham tuan-tuan. Saya pernah kecil-kecil tuan-tuan tinggal di belakang kulit Islam tu. Saya, bapak saya ialah guru agama lah kiranya tuan-tuan dan puan. Lama saya tinggal di sini belakang kulit Islam tu, lama tu. Apa yang saya nak sebut tu saudara? Solat ini. Satu hadis menyebutkan
Beza di antara kufur dengan iman, kufur dengan iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dua potong. Ada hadis tu yang sekata macam lebih kurang rapat. Perkataannya begitu rapat, artinya begitu rapat. Apa hadis tu berbunyi, tuan-tuan? Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Satu hadis lagi, al-ahdul ladzi bainana, maka telah kafir terang-teranglah dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, ialah kafir ni banyak gradation. It's a lot of gradations of kafir. But the fact that the kafir, the word kafir is mentioned, sepatutnya itu tuan-tuan takut, saya takut, Hasan Ali takut, anak Hasan Ali takut, cucu Ali takut. Pegang perkataan kafir. Kalau perkataan kafir itu diletakkan depan diri Hasan Ali, bila kafir diletakkan pada diri Hasan Ali, pintu syurga tertutup buat Hasan Ali. Bila Hasan Ali diletakkan di atas mizan, saudara, timbangan sebelah kirinya lebih lebat daripada timbangan sebelah kanannya. Bila saya nanti tetap miliki titian sirat, saya akan jatuh dalam penitan itu. Yang menunggu di bawahnya ialah api neraka yang menjulang-julang. Saudara-saudara yang bersedia, saya nak pergi kepada salat. Saya mengendalikan sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti. Kalau misalnya bekerja di kerajaan dan swasta, saya tidak namakan sama camp, saya namakan Bina Insan. Kami cipta perkataan nama Bina Insan itu kami cipta, tuan-tuan. Sekarang masih berjalan. Government pun buat Bina Insan, swasta pun buat Bina Insan juga, dalam berbagai bentuk. Tapi kalau sekolah satu masa dulu yang saya tak buat lagi dah, sekolah namanya summer camp. Tuan-tuan, 36 tahun saya buat summer camp. 36 tahun, tuan-tuan. 1.2 juta anak-anak kita mengikuti summer camp. 1.2 juta dalam masa 36 tahun. Tuan-tuan nak tahu antara finding saya, boleh dikatakan tuan-tuan, 80% anak-anak kita tak boleh salat. Tak boleh salat. 80% kena perform salat. Tadi Dr. Fadilah Kamsah mengatakan 80-90%. Bila anak kita sembahyang, tuan-tuan, yang gagalnya rukun qauli. Saudara, rukun qauli gagal. Tuan-tuan, antara tuan-tuan yang hadir pada malam ini, saya nak tanya, tuan-tuan jawab. Tak payah angkat tangan, jawab dalam diri, tuan-tuan. Dalam dada jawab. Berapa orang? Saya ada anak 8 orang, tuan-tuan. Saya anak 8 orang. Berapa orang di antara tuan-tuan dekat sini? Sejak anak kita sebelum berumur 13 tahun, 13 tahun dia balik, sampai sekarang anak tuan-tuan ada umur 18 tahun, ada umur 27 tahun, ada umur 36 tahun, ada umur 42 tahun. Pernah tak tuan-tuan semak tasmih bacaan-bacaan solatnya? Kena tanya tuan-tuan. Pernah tak tuan-tuan semak bersama dengan orang yang mengetahui, ahli agama, agamawan, ustaz, imam, semak bacaan-bacaan dalam solat anak-anak kita? Saudara, kalaulah dibaca ustaz, minta maaf. Kalaulah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Betul ke ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara, berapa orang? Ada tak tuan-tuan datangkan guru-guru tajwid, guru-guru yang boleh menyebut anak kita tentang makhraj, guru-guru yang boleh menegur kita tentang makhraj? Anak kita, tuan-tuan bawa guru itu, panggil adik-beradik sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, khusus. Sudah khusus apa? Tasmih Fatihah, tasmih Fatihah, tasmih Fatihah. Kena tuan-tuan. Kalau tak baca Fatihah, kita tahu kita tak boleh baca, terus salah walaupun satu huruf disebut dalam Fatihah. Supaya itu rukun. Fatihah hanya rukun, tuan-tuan, rukun. Satu huruf tidak disebut. Dalam keadaan dia tak mau belajar, walaupun dia tahu dia tak boleh sebut, dia tak mau belajar, satu huruf tidak dapat disebut, ulama kata sembahyang tidak sah, tuan-tuan. Sebab hanya dalam bahasa, dalam dunia bahasa Arab, silap sebut satu perkataan, satu huruf, dia akan menukar makna, tuan-tuan. Dia akan menukar makna.
Jadi saudara, saya nak bagi cerita sikit Ustaz. Oh, dah pukul 9 lah. Okey, saya tutup Ustaz. Saya nak tutup terus ya. Saya nak buat conclusion. Anak kita, anak-anak remaja sampai anak dewasa, saya dah tanya Ustaz, 36 tahun, 45 tahun saya bersyarah ni. Biasanya waktu minum saya tanya mereka. Saudara, tuan-tuan tanya anak-anak tuan-tuan balik nanti, siapa daripada anak tuan-tuan, anak dara, anak teruna atau tuan-tuan sendiri yang pernah duduk macam ini 1 jam setengah atau 1 jam, 1 jam setengah khusus duduk dengar cerita mengenai Isra' dan Mi'raj? Orang manusia kekasih Allah, Nabi kita, tapi kita tidak pernah duduk 1 jam, 1 jam setengah mendengar daripada asatizah cerita mengenai Isra' dan Mi'raj. Saudara, saya dah tanya anak-anak muda ni. Nombor 2 tuan-tuan, nombor 2, besok kita mati di alam kubur tuan-tuan, di alam kubur. Soalan mengenai Nabi Muhammad ni, soalan akidah yang kedua. Soalan yang pertama ialah man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Mesti boleh jawab, siapa Tuhan kamu? Soalan yang kedua, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Siapa nabi kamu? Isra' Mi'raj Nabi Muhammad. Tak ada. Macam mana tuan-tuan? Macam mana kita nak jawab soalan ni? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Macam mana nak jawab? Kita atau saya Hasan Ali, kita tak kenal Nabi Muhammad. Kita tak baca cerita Nabi Muhammad. Kita tidak tuan-tuan mengikuti peristiwa Nabi Muhammad daripada lahirnya sampailah ke. Saudara tak percaya ya? Saya cakap ni, balik nanti minta anak kita tidur lewat sikit malam ni. Jangan lama-lama tuan-tuan. 10 minit saja. Kumpulkan anak-anak 10 minit, satu orang 3 minit cerita. Apa dia? Kau cerita tentang Nabi Muhammad. Anak kita yang anak perempuan umur 21 tahun, Ina, stand up, tell us something about Nabi Muhammad. Apa dia nak cerita tuan-tuan? Apa dia nak cerita? Anak yang kedua pula tanya dia, tell us something about Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan boleh jawab peristiwa yang berlaku tuan-tuan kepada Nabi Muhammad SAW. Terutama masa Nabi tuan-tuan direjam oleh teman-teman, direjam. Kata Nabi nak terima Islam, tapi yang menunggu Nabi ialah batu-batu yang diterajam di Taif, batu-batu yang ditajam balik kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pakai khauf, pakai kasut, penuh kasutnya dengan darah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Anak kita dah dengar peristiwa itu. Macam mana perjuangan Nabi Muhammad SAW? Yang mana satu peperangan yang anak kita maklum, yang mana satu peperangan yang anak kita baca, yang mana satu peperangan yang ayah dan mak dia cerita kepada dia soal jihad Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, nombor 3 tuan-tuan dan puan, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tidak ada lain dan tidak bukan tuan-tuan dan puan ya, Allah nak menggambarkan kelebihan kita daripada umat, daripada kaum-kaum yang lain. Hebatnya umat Muhammad. Tawa lagi. Akhirnya 5 waktu. Turun ke bumi tuan-tuan, turun ke bumi. Balik tuan-tuan, balik. Seluruh sahabat sebagian besarnya tak percaya, ada murtad. Bila Nabi cerita, aku di Isra', aku dan Mi'rajkan. Daripada sampai Isyak tadi sampai subuh, aku balik semula. Kawan-kawan tak percaya tuan-tuan. Sebahagiannya murtad, tak percaya. Walaupun berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi bila ditanyakan kepada Abu Bakar Siddiq, apa kata Abu Bakar? Bukan tadi Islamkan dia pada hari itu. As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, yang keempat saudara, insya-Allah ya, saya nak tekankan tentang salat. Saudara, saya tahu sangat masa saya buat sama camp 36 tahun saya buat sama camp 1.2 juta. Saya nak cerita sikit saudara, sikit saja saya nak cerita. Satu masa dulu dalam 6 bulan yang lalu, seorang guru 2 jam setengah saya memberikan syarahan. Masya Allah, seronok bagi syarahan pada guru ni tuan-tuan. Sebelah kanannya memegang buku catatan, sebelah kiri dia memegang pensel, memegang pen, catat. Itulah guru. Habis tuan-tuan, saya dijamu makan, dijamu makan tengah. Waktu makan hari itu pasal sekolah menengah, dia pengetua
dengan guru-guru kanannya bagi tahu saya, duduk makan bersama, makan sehari. Apa kata pengetua kepada saya, Ustaz? Ujian apa? Ujian dibuat terhadap apa? Terhadap solat. Ujian dibuat terhadap solat. Siapa yang boleh solat masuk kategori A. Siapa yang boleh pun boleh, tak boleh pun tak boleh, masuk kategori B. Siapa yang tak boleh langsung solat, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, masuk kategori C. Tuan-tuan nak tahu ya? The number of students in category C has got the largest number as compared to category B and category A. Apa dia kata tuan-tuan ya? Kategori pun tak boleh, bacaan-bacaan pun tak boleh, fi'li pun tak boleh, qawli pun tak boleh, qalbi pun memanglah rasa-rasanya tak boleh. Apa tadi pengutua tu bagi tahu saya? Dr. Hasan dia kata, dia pandang muka saya, tuan-tuan, pengutua pandang muka saya. Tengah saya nak makan, Dr. Hasan dia kata, bukan saja mereka tak boleh solat kategori C, setengahnya dia kata mengucap pun tak boleh. Saudara, macam mana tuan? Di tempat situ disediakan saya kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, hujung minggu, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Pergilah saya kuliah maghrib di satu masjid utama di kawasan itu. Saya tak mau sebut tempatnya, tak mau sebut. Imam yang mengimamkan solat, imam pun imam, juru nikah pun juru nikah. Dia imam dan dia juru nikah. Apa dia kata kepada saya? Dia penutup tu kan, saya nak makan penutup dia. Apa dia kata kepada saya? Saya dah nak tender saya punya sertifikat untuk menjadi imam nikah. Saya tak tahu bapak mentua bakal mak mentua. Pasal apa tak sampai hati? Saya yang nak nikahkan, mula-mula saya tanya kepada dia, nak dengar dia. Mikrofon ada ni. Apa dia kata? Tolong sebutkan secantik-cantiknya macam mana bunyi syahadah, macam mana ucapan syahadah, macam mana kalimah syahadah. Apa dia kata tuan-tuan? Doktor, ni imam ni bagi tahu, imam tu nikah ni bagi tahu. Doktor dia kata, doktor nak tahu. Sebahagiannya syahadah pun tak lepas tuan-tuan. Ada itu asadu. Mana? Tengok anak kita, tengok isteri kita, tengok suami kita, tengok keluarga kita. Sama ada ikut semangat Isra Mi'raj, kita menjadi manusia muslim yang lebih baik, menjadi manusia mukmin yang lebih baik, menjadi manusia muttaqin yang bertakwa yang lebih baik, dan menjadi manusia muhsinin yang lebih baik, yang ada ihsan diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, peristiwa Isra Mi'raj ini boleh dicerita berlalu begitu, tahun depan juga pula, tahun depan juga pula. Kita berada dekat situ juga tuan-tuan. Tak datang ke masjid juga. Tuan-tuan, rumah dekat masjid. Kereta ada, motosikal ada, motosikal besar ada, basikal ada, jalan elok, lampu ada. Tapi berapa orang yang sembahyang ke masjid? Saya nak tanya imam pun tak sampai hati nak tanya, saya tahu. Berapa orang sembahyang subuh di masjid ini? 40 rumah di selatan, 40 rumah di timur, 40 rumah di barat. 160 rumah inilah jiran-jiran kepada. Itu zaman Nabi, masa Bilal bin Rabah, Abdullah bin Maktum azan, tak ada mikrofon. Sekarang mikrofon tuan-tuan. Mikrofon pagi-pagi tuan-tuan, pagi-pagi. Sekarang ni pukul 6.20 minit, 6.17, 6.18. Tuan-tuan akan dengar satu kawasan ini, tuan-tuan dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak datang juga, tak melangkahkan kaki juga, tak datang ke tempat jemaah juga, tak ikut imam juga. Bertemulah dengan Allah. Tuan-tuan jawab sendirilah, apa bahagian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan tuan-tuan, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam kita nak menghadiri Islam supaya kita menjadi manusia syurga. Tuan-tuan dan puan, peristiwa Isra Mi'raj ini, tuan-tuan dan puan, Nabi ditunjukkan banyak tempat-tempat syurga. Banyak peristiwa syurga yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Dengan itu tuan-tuan dan puan, sebagai satu kata orang, sumber motivasi kepada Isra dan Mi'raj, marilah kita berjanji pada malam ini. Apa dia? Saudara dah janji anggota pentadbir, saudara dah jadi guru, saudara dah jadi memacu tuan-tuan, memacu saya menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberi kemenangan oleh Allah. Tuan-tuan, jadilah ahli syurga. Mensyurgakan isteri kita, mensyurgakan anak-anak kita, mensyurgakan suami kita, mensyurgakan adik abang dan kakak kita. Itulah
peristiwa Isra Mi'raj yang patut dibawa balik ke rumah masing-masing. Apa dia? Kami nak jadi ahli syurga, mengamalkan amalan ahli syurga, hidup sebagai ahli syurga, sakit sebagai ahli syurga, nazab sebagai ahli syurga, sakratul maut sebagai ahli syurga, dan mati sebagai ahli syurga, mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, rasa saya cukuplah. Terima kasih kepada tuan, terima kasih kepada tuan, terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya harap tuan-tuan rumah tapi very unlikely, tuan-tuan dan puan, very unlikely nak bagi rumah, nak ambil wuduk dekat rumah, nak sembahyang. Tuan-tuan umur dah 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tak pernah dengar, tak pernah buat sembahyang tasbih lagi, tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Tak pernah buat sembahyang tasbih, tak pernah dengar pun sembahyang tasbih. Nabi mengajar sahabat ada satu sembahyang, pengamal sembahyang ini ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditunggu-tunggu, Allah tunggu pengamal, mereka yang mengamalkan solat tasbih pagi-pagi, tuan-tuan, pukul 4.30, pukul 5 buat sembahyang. Kalau tak boleh dengar, buat seumur hidup sekali. Sahabat tanya kepada Nabi, solat apakah itu ya Rasulullah? Salatnya ialah solat tasbih. Marilah tuan-tuan yang banyak mengamalkan amalan ahli syurga. InsyaAllah Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Saya harap tuan-tuan sikit malam ini sentuhan malam ini, baik untuk saya, baik pada tuan-tuan, baik pada perempuan seluruhnya. Dan saya seronok datang. Ini memang kawasan saya, tuan-tuan. Memang kawasan. Ini sepupu saya. Petronas tu sepupu saya, tuan-tuan. Petronas tu sepupu saya. Memang kawasan ini saya tinggal di Kampung Pandan, Jalan Pandan tu saya tinggal kat situ agak-agak dekat-dekat 12 tahun saya tinggal kat sana. Tahun tu masjid dagang, masjid tu dagang tu, tuan-tuan. Saya belajar Quran tu dekat masjid tu dagang tu. Masjid tu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ridha wal jannah wa na'udzu bika min rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami duduk dalam majlis taman-taman syurga ini. Kau taman syurgakan kami di akhirat nanti, wahai Allah. Kau taman syurgakan isteri kami dan suami kami. Kau taman syurgakan anak laki-laki, anak perempuan kami. Kau taman syurgakan kakak, abang dan adik-adik kami. Kau taman syurgakan ayah bunda kami, mertua-mertua kami. Kau taman syurgakan sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat dan rakan-rakan seperjuangan kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis Isra Mi'raj ini mengingatkan kami kepada kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkan roh kebesaran Nabi, masukkan roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, peristiwa Isra Mi'raj ini datang setiap tahun, wahai Allah. Kami nak beri makna kepada peristiwa ini, bukan datang berlalu, datang berlalu, datang berlalu. Kami nak sangkutkan dalam kepala kami, kami nak sangkutkan dalam hati kami nak masukkan dalam aliran darah-darah daging kami, wahai Allah. Supaya peristiwa ini masuk dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, betapa syurga, indahnya syurga, dan betapa hebatnya neraka, betapa ditakutnya neraka, mengerinya neraka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kekuatan kepada kami, ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Kau ampunkan dosa isteri kami dan suami kami. Kau ampunkan dosa anak laki-laki, anak perempuan kami. Kau ampunkan dosa sahabat-sahabat kami, wahai Allah. Kalau majlis ini adalah menjadi pengampunan, gugurkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Kami, Kau husnul khatimahkan kami, bukan Kau su'ul khatimahkan kami, wahai Allah. Matikan kami dalam lembayan kasih sayang Kau, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkaulah kami berserah. Kalau kami tidak dapat bertemu lagi di alam mayang ini, temukan kami di pintu-pintu surga Kau nanti, wahai Allah. Temukan kami di kaki surga Kau nanti, wahai Allah. Ya Allah, kawan saya mungkin ada meja kat sana, tuan-tuan. Satu brosur ni, tuan-tuan, bacalah, tuan-tuan. Namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saya melalui Yayasan Husnul Khatimah sedang membangunkan kompleks ini, tuan-tuan. Keseluruhan kompleks ini, fasa 1, fasa 2, fasa 3 menelan belanja 42 juta, tuan-tuan dan puan. Kita bangunkan dengan menggunakan prinsip wakaf. Wakaf, tanahnya wakaf, pembangunannya wakaf, costingnya pecah tanah. Ground breaking akan dibuat pada 9 bulan Mac. Tuan-tuan bacalah, tuan-tuan baca. Kalau tuan-tuan nak menderma silakan. Kalau tuan-tuan tak nak derma, doakan supaya kompleks Anjung Husnul Khatimah ini menjadi kenyataan. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, kita ada buku-buku, tuan-tuan tengok ya. Buku ini saya tulis. Saya dah tulis 40 buku, tuan-tuan. I have written 40 books. Tuan-tuan ada 3 buku yang terakhir
Belakang kad ini tuan-tuan, media sosial. Ada 6 media sosial. Tuan-tuan buka, minta anak-anak kita. Tuan-tuan dapat, tuan-tuan screenshot, sebar pada kawan. Inilah dakwah Hasan Ali. Ada 2. Satu, dakwah face to face. This is face to face. Satu, tuan-tuan, Islam online oleh Hasan Ali. 4 tahun dah tuan-tuan, ratusan tajuk-tajuk. Ya, jumpa lagi tuan-tuan doakan saya. Tuan-tuan, kawan-kawan saya tuan-tuan dalam forum Perdana Dewan Islam semuanya dah pergi. Harudin dah pergi, Ismail Kamus dah pergi, Hasan Din dah pergi, Hashim Yahya dah pergi. Satu orang manusia yang paling saya hormat, bekas daripada mantan Mufti Selangor, Datuk Ishak Farouk pun telah pergi.